Okay, so cikgu teruskan sebelum masak. Okay, seterusnya kita tengok. Ini pula dia bagi tahu tadi, kan tadi sebatian kan? Okay, ada sebatian yang dihasilkan. Ni sebatian semula jadilah. Ini dah cikgu katakan. Okay, dia ada nama biasa. Maksud dia nama biasa tu yang kita panggil, yang kita kenali lah. Tak payahlah kita nak kenali dia macam nama kimia sangat. Ni contoh macam emas tadi. Emas kita panggil sebagai nama biasa dia emas, tapi nama saintifik dia adalah macam tu. Contohnya lah. Okay. So nama saintifik untuk yang ini semua ni awak kena hafal. Okay, kenapa kena hafal? Kerana nanti dia ada soalan objektif. Dia akan tanya awak, okay, contohlah boksit ni apa kandungan dia? So kena bagi tahu aluminium ataupun oksigen macam tu. Boleh faham? So awak juga kena hafal nama saintifik dia. Okay, senang saja macam mana awak nak hafal. Okay, awak tengok tak semua ni? Boksit, galena, hematite. Okay. Kena hafal semua ni, nama biasa dia apa, nama saintifik dia apa dan juga gabungan unsur dia. Macam tu, kena hafal ni, semua ni. Okay, contoh yang cikgu bagi, contoh yang nota ni bagi ni awak kena hafal. Sebab ini selalu kena keluar juga soalan dia. Okay, cikgu ajar awak cara macam mana nak hafal lah. Okay, awak hanya hafal macam ni saja. Nama biasa dia dan juga nama saintifik dia saja. Daripada sini, nama saintifik ni, awak boleh tahu apakah gabungan unsur dia. Contohnya, okey, contohnya cikgu beritahu, boksit. Awak hafal boksit, nama saintifik dia aluminium oksida. Jadi, aluminium ni adalah unsur dia, aluminium, maksudnya oksida ni adalah oksigen. Boleh, macam tu. Hafal macam tu saja. Galena, okey, galena adalah plumbum 2 sulfida, nama saintifik dia. Tapi gabungan unsur dia plumbum dan juga sulfur. Macam tu. Boleh? Ini wajib kena hafal sebab soalan dia memang akan tanya. Cara lain awak tak boleh nak kata cikgu ni memang ada ke? Tak ada, dia memang kena hafal juga. Okay, ini kena hafal. Boleh? Tapi kan kalau awak banyak buat latihan, awak memang akan ingat juga secara tak langsung. Okay, so banyakkan buat latihan juga, so kita akan ingat juga nama dia lah. Okay, so ni cikgu tak ada huraikan lain, so awak hanya hafal saja. Okay, ini contoh dia. Okay, ini adalah kalsium karbonat. Macam contohnya batu kapur, marmar, kapur dan juga kalsit adalah sejenis bahan yang kita gunakan iaitu kalsium karbonat. Dia memerlukan kalsium karbonat. Okay, contohnya macam batu kapur, marmar kan semua ni. Okay, diperbuat daripada kalsium, campuran karbon dan juga oksigen. Tiga-tiga bahan ni, tiga-tiga unsur ni campur akan jadi satu bentuk mineral macam tu. Okay, boleh? So, macam mana kita nak buktikan dalam dia ada berapa banyak unsur kan? Okay, salah satunya kita tengok sini, kalsium karbonat ni. Okay, kita nak tengok betul tak dalam dia ada tak kalsium, ada tak karbon ataupun ada tak oksigen. Jadi kita buatkan eksperimen. Okay, contohnya untuk kalsium karbonat ni, kita gunakan eksperimen dua cara. Okay, yang pertama, yang ni, kalsium karbonat ni kita campurkan dengan asid hidroklorik cair. Okay, bila awak campurkan, awak kena pusingkan dia. Maksudnya kita macam campur dia lah. Okay, asid hidroklorik campur dengan kalsium karbonat. Bila dia campur, dia akan menunjukkan satu reaksi. Reaction lah, okay, iaitu dia akan keluarkan kat sini, nampak tak ada bubble kat sini? Cikgu dekatkan sini ya sikit supaya nampak ada bubble, ada buih. Okay, nampak tak kat sini ada buih? Nampak tak ada buih? So bila ada buih, maksud dia keluarkan karbon dioksida. Okay, karbon dioksida. Bila karbon dioksida, ya, so bila karbon dioksida keluar, okay, secara tak langsung air ni, karbon dioksida tu menyebabkan air ni bertukar jadi keruh. Okay, bila air ni bertukar jadi keruh, maka dia akan jadi air kapur. So sini dia akan dapat kalsium klorida. Air ni akan jadi kalsium klorida. Boleh, sebab dia dah jadi air kapur. Air kapur tu maksud dia kalsium klorida lah. Boleh tak faham? Ada siapa tak faham yang ni? Cikgu bagi tahu awak reaksi dia. Maksud dia, apakah dalam kandungan kalsium karbonat tu? Kita buat eksperimen nak asingkan semua bahan tu.
Jadi sekarang ni kita nak tengok, betul tak dalam kalsium karbonat ni ada tak oksigen, ada tak karbon, ada tak kalsium. So bukti dia dah terbukti lah kat sini. Tadi dia dah keluarkan buih, so bila keluarkan buih maksud dia karbon dioksida. So ada unsur karbon, okay, karbon dioksida. Bila karbon dioksida keluar, secara tak langsung oksigen pun akan keluar juga, macam tu. Okay, so ada reaksi kat sini oksigen. Oksigen tersebut akan gabung dengan karbon dioksida jadi air. Karbon dioksida tu akan campur dengan oksigen menjadi air, H2O. Macam itulah. So bila karbon keluar, dia akan tukarkan air ni menjadi air kapur, iaitu kalsium klorida. Boleh? Dia nak buktikan saja dalam tu ada apa, bahan dia. Ada siapa tak faham? Cikgu boleh ulang balik sekali lagi. Eksperimen ni tujuan dia untuk mengasingkan bahan. Okey, so cikgu ulang sekali lagi ya. Macam ni. Okey, tadi kan kita belajar satu macam ni. Okay, kita belajar yang ni, nama dia apa, lepas tu apa nama saintifik dia. Daripada nama saintifik tu, kita boleh tahu dalam bahan tersebut ada unsur apa jenis unsur dia. Macam itulah. So sekarang ni, okay, kita buat eksperimen untuk ni sajalah, satu ni saja, iaitu kalsium klorida. Kalsium karbonat. Kita nak tengok apakah unsur yang ada dalam sebatian ni. Dia sebatian. Sebab apa sebatian, nampak tak? Kalsium campur dengan karbonat. Ada dua unsur berbeza. Bergabung menjadi satu sebatian. Jadi sekarang ni, okay, kiranya cikgu nak buktikan pada awak bahawa campuran kalsium karbonat ni ada kalsium, ada karbon, ada oksigen dalam kalsium karbonat tersebut. Dalam satu sebatian tersebut. Jadi, cikgu buat satu eksperimen, iaitu eksperimen ni lah. Okay. So, eksperimen ni, okay, cikgu masukkan kalsium karbonat tu. Contoh cikgu dapatkan daripada ni. Contohlah cikgu ambil pada batu kapur. Okay, cikgu ambil batu kapur ni, iaitu kalsium karbonat dia. Cikgu masukkan serbuk tu dalam tabung didih P ni. Kemudian, cikgu letakkan asid hidroklorik. Kemudian, cikgu akan campurkan. Bila cikgu campur serta-merta, dia akan keluarkan buih dekat sini. Dekat satu lagi, tabung didih ni. Tabung didih lagi satu ni wajib ada. Sebab kita nak tengok apakah bahan dalam kalsium karbonat tersebut. Okay? So, secara tak langsung dia akan keluarkan buih. Nampak tak ada keluar buih kat sini? Bila ada keluar buih, maksud dia kalsium karbonat ni dia dah bercampur dengan asid. Bila bercampur dengan asid, dia akan keluarkan karbon dioksida. Okay, karbon dioksida tu akan keluar. Bila karbon dioksida keluar, dia akan menukarkan air ni menjadi air kapur. Kerana tadi kalsium ni, dia dah campur dengan hidroklorik, dia akan jadi kalsium klorid dalam ni. Kalsium klorid ada, campur lagi dengan karbon dioksida, air tu akan tukar jadi air kapur. Boleh faham? Ini cuma eksperimen ni nak bagi tahu awak sahaja bahawa dalam kalsium karbonat tu ada 3 bahan tu. Itu je. Eksperimen ni. Nak buktikan lah. Okay. Okay, ada juga. Okay, faham lah? Yang lain faham tak? Lagi tak faham? Cikgu boleh ulang balik sekali. Cikgu nak awak betul-betul faham juga yang ni. Sebab ni, bab ni cikgu nak awak skor. Dia sangat senang sebenarnya bab ni. Ada lagi? Tak faham? Cikgu boleh teruskan. Okay, so tak ada. So faham lah? Okay, selain daripada tu, tadi kan yang ni kalsium karbonat awak campur dengan asid hidroklorik. Okay, contohlah awak tak ada asid hidroklorik. Apa awak buat? Okay, jangan risau. Salah satunya lagi, awak masukkan kalsium karbonat, awak panaskan dia dengan api. Okay, panaskan dia. Lepas tu kan, pada satu masa yang lama, contohlah awak bakar dia mungkin dalam 10 minit macam tu lah kot. Baru ada tindak balas. Okay, sebab kita nak panaskan kalsium karbonat ni. Bila awak bakar kan, awak akan nampak dia akan keluarkan buih juga. Kenapa dia keluarkan buih? Sama juga macam ni. Dia keluarkan buih tu maksudnya karbon dioksida. Okay. So air ni akan bertukar jadi air kapur kerana ada kalsium karbonat, kalsium klorid macam tu. Kalsium karbonat pun boleh, kalsium klorid pun boleh nama dia.
Ini kalsium karbonat ke? Ya, ini kalsium karbonat. Okay, sorry. Ini akan jadi kalsium karbonat. Okay, jangan risau nama belakang dia karbonat ke, klorid ke, itu menunjukkan dia memang ni kalsium karbonat. Kalsium klorid. Sebab ni kalsium karbonat. Okay, dia keluarkan jadi kalsium klorid. Boleh? Faham? Sama je reaksi yang ini dengan ini. Cuma dia nak bagi tahu awak tindak balas tu, tindak balas kimia yang kita lakukan pada kalsium karbonat ni, dia akan keluarkan 3 unsur tersebut. Untuk buktikan awak dalam kalsium karbonat ada karbon, ada oksigen dan juga kalsium. Okey? Tak apa, nanti kita akan tengok balik dekat latihan, ada soalan dia juga yang ni. Nanti awak akan lagi lebih faham. Ada apa-apa soalan tak untuk yang ni? Sebelum cikgu move kepada soalan yang lain. Okey, tak ada. Okey, boleh ya. Alright. So jangan risau, ini sangat senang. Cikgu beritahu awak sangat senang. Okey. Confused tanya cikgu. Okey, so kita pergi pada nota seterusnya. Okey, yang ni pula kita kena tahu setiap mineral semula jadi, okey, setiap sebatian ataupun setiap unsur, dia ada sifat fizik dia, sifat kimia dia dan juga itulah kita tahu kegunaan dia. Okey, macam mana kita nak bezakan fizik dengan kimia? Macam ni. Sifat fizik tu maksud dia luaran dia. Physical, fizik. Apa yang dia boleh lakukan? Contohnya macam ni. Okey, luaran dia awak boleh nampak bila awak gabungkan kuprum dengan elektrik kan, dia boleh jadi konduktor elektrik. Fizikal dia. Awak boleh nampak fizikal. Okey, fizik tu maksud dia fizikal lah. Okey, fizikal. So kuprum ni, contohnya kuprum dalam phone kita pun ada kuprum. Kuprum dalam laptop yang wayar tu kan, wayar laptop tu kalau awak buka tu, awak akan nampak warna macam warna gold ataupun warna coklat. Itu adalah kuprum lah. So kuprum tu kita gunakan untuk sambungkan elektrik. Macam tu. Macam wayar-wayar ni semua pun ada juga kuprum. Boleh? So tu sifat fizik dia. Dia adalah konduktor elektrik. Tapi dia ada sifat kimia lah sebab kita boleh nampak sifat fizik dia. Okay. So kegunaan dia jadikan kabel elektrik. Okay. Kemudian berlian, fizikal dia awak nampak dia boleh bukan pecahkan, dia boleh memutuskan. Sorry, kalau awak gunakan dia untuk macam mana? Untuk cermin, kita bukan patah. Contoh awak nak buat bentuk love dekat cermin, dia boleh dari bentuk love tu tolak je dia akan terseparate. Pecahkan betul lah pecahkan. So maksud dia kalau awak nak contoh nak mas rumah awak kan, rumah awak terkunci. Tapi awak ada cermin kaca kan, cermin jendela. Awak gunakan berlian tu, awak buat bentuk contoh bulat, dia akan terbentuk bulat tu tanpa pecah. Macam tu. So maksud dia berlian boleh potong cermin. Sebagai alat pemotong lah, betul. Alat pemotong. Okay. So bayangkan cermin tu kalau kita nak pecahkan, kita kena gunakan benda yang keras kan. Contoh batu, pecahkan, dia akan pecah jadi beberapa lapisan. Tapi kalau gunakan berlian, bentuk bulat macam tu, tolak je dia akan putus, dia akan terpotong lah macam tu. Okay, so berlian tu adalah sifat fizikal dia sangat keras. Okay, dan lain-lain lagi lah. Okay, cikgu nak bezakan apa tu fizikal dengan sifat fizik dengan kimia. Sifat kimia ni maksud dia di dalam dia. Maksud dia ni boleh turunkan keasidan dia ke ataupun neutral ke ataupun jadikan dia alkali macam tu. Itu sifat kimia. Boleh? Ataupun dia boleh keluarkan oksigen ke ataupun dia boleh keluarkan karbon dioksida ke, itu adalah sifat kimia. Boleh faham? So maksud dia itu dalaman dia. Kimia tu maksud dia tadilah dia jadikan asid ke, neutral ke ataupun alkali. Itu sifat kimia. Ataupun dia keluarkan gas, oksigen ataupun karbon dioksida. Okay, boleh? Faham? Itu sifat kimia lah. Okay, yang ni cikgu tengok tak ada banyak sangat, cuma nanti dia akan contohlah dia kata macam ni. Apakah jenis mineral tersebut? Contoh dia kata konduktor elektrik. Jadi awak kena carilah siapa yang ada konduktor elektrik. Jawapan dia kuprum macam tu. Itu sajalah, dia akan suruh awak listkan apa sifat fizik, apa sifat kimia bagi bahan tu. Setakat ni lah yang cikgu tengok soalan dia. Okay? Tapi apa pun awak baca sahaja yang ni dan juga yang penting juga hafalah dan faham. Okay? Boleh? Cikgu teruskan pada soalan yang lain. Pada nota yang lain. Okay, So yang ni adalah bentuk-bentuk jenis batuan dia.
Kan kalau awak pergi mandi kat sungai pun akan jumpa berbagai jenis batu kan. So tu adalah daripada mineral-mineral semula jadilah. Mungkin dalam yang awak jumpa tu ada emas, mana tahu, ataupun ada belian ke dan sebagainya lah. So tu adalah sebatian yang kita boleh dapatkan daripada batuan lah. So nampak tak? Dia ada pelbagai warna dan juga pelbagai bentuk. Disebabkan oleh unsur-unsur dan juga sebatian yang tercampur dalam batuan tersebut. Okey? Boleh? Setakat ni okey tak? Ada tak yang macam pening? Ada? Dia senang je, seriously. Tapi awak kena baca. Okay, so kita pergi kepada nota seterusnya. Ini sikit je. Okay, tak apa. Nanti awak baca, awak boleh faham. Okay, boleh. Yang tadi tu kan, soalan dia hanya tanya awak adakah dia unsur, adakah dia sebatian. Macam tu. Kalau dia unsur, apa dalam dia? Kalau sebatian, apa dalam dia? Itu je soalan dia. Selalu macam tu saja. Okay? Jangan risau, itu je soalan dia. Ya, biasanya tadi tu, yang cikgu beritahu 4.1 tu, soalan dia dalam soalan objektif banyak. Subjektif tak banyak. Subjektif yang ni, 4.2. Okay? 4.2 ni, okay, sekarang ni tadi kita tengok sifat semula jadi dia. Maksud dia yang kita dapatkan secara natural lah dekat alam ni. Contoh awak dapatkan batu tu kan, macam tu. Itu tadi 4.1. Sekarang ni kita dah separatekan dia. Maksud dia dalam tadi kan, contoh boksit ada aluminium dengan oksigen kan. Okay, so kita ambil dua unsur ni. Jadikan satu-satu. So ni sekarang ni kita nak tengok kereaktifan logam tu. Kereaktifan ni maksud dia apa? Macam ni. Kereaktifan tu awak bayangkan awak tidur dengan bangun. Okay, contoh sekarang ni kan cikgu ajar awak. Tak semuanya orang fokus dengan cikgu. Mungkin dia tengok cikgu rasa mengantuk. Maksud dia yang tu kereaktifan dia low. Tapi contoh sekarang ni bila cikgu cakap orang tu macam tengok cikgu macam ni. So tu maksud dia kereaktifan dia high. Boleh faham tak? Itu maksud dia kereaktifan. Dia punya apa macam mana orang cakap? Dia punya kreatifan lah. Adakah dia aktif ataupun tidak? Macam tu. Kreatifan tu maksud dia antara dia aktif ataupun tidak. Okay? Boleh? Okay ya. So sekarang ni kita tengok satu-satu. Okay, kita tengok satu-satu. So yang ni, okay. Yang ni, ini pun awak kena hafal juga. Okay, cikgu tak boleh bagi tahu formula macam mana sebab cikgu dulu ada kawan cikgu dia hafal nama depan dia saja. Kalau cikgu tak boleh hafal nama macam tu. Macam dia akan guna A tu contohlah api, air, hijau macam tu. Kan awak gunakan sinonim. Cikgu tak boleh. Kalau cikgu kena hafal satu-satu. So ini terpulang pada awak cara macam mana awak nak hafal. Okay, so nampak tak kat sini dia gunakan nama saintifik bagi logam tersebut, okay, dan digunakan short form, digunakan kata ringkasan. Okay, sekarang ni cikgu rasa awak mesti buka balik kan form 1 punya bab. Okay, cikgu refresh balik. Okay, kita tengok nama satu-satu ni. Okay, AU tadi apa cikgu kata? AU nama dia? Nama biasa dia kita panggil sebagai? Nama biasa dia apa? Nama biasa dia adalah emas. Okay, nama saintifik dia apa? Aurum. Okay, aurum. Aurum. Okay, aurum. Alright, boleh faham? So, nanti kan soalan exam awak, dia akan gunakan dua-dua. Antara dia gunakan aurum ataupun emas. Jadi sebab tu cikgu bagi tahu awak dua-dua nama dia. Okay? Boleh? Faham? Ada yang confused? Jangan confused, tak payah confused. Yang ni senang saja. Okay, kemudian AG. AG tu adalah nama saintifik dia, nama panggilan yang kita panggil sebagai silver. Ataupun, bukan silver dalam bahasa Inggeris, perak. Okay, perak. Okay. Ni nama dia, ni dia, panggilan dia perak. Okay. Okay, perak. Kemudian nama saintifik dia adalah
argentum. Okey, salin tau. Supaya awak faham apa maksud dia. Cikgu bagi dah nama dia, argentum. Okey, kita tengok pula. Perlis. Kenapa perak? Awak kan Minitrans. Perlis dia. Perak lah, silver. Bukan negeri Perak. Okey, HG. HG awak jumpa dalam dalam mana tu? Bilik sains. Selalu dalam bilik sains. Okey, nama panggilan dia hanya kita panggil sebagai, ni nama saintifik dia tau. Nama panggilan tak ada. Okey, nama saintifik dia adalah mercury. Hg adalah mercury yang dalam termometer warna merah tu. Okey, mercury. Boleh? Okey. So kita pergi kepada Cu. Cu adalah nama saintifik dia. Cikgu letak mana ni? Cikgu letak macam ni dia berderet macam ni. So ni nama Cu adalah Cooper. Cooper dalam bahasa Melayu macam mana ejaan dia? Cooper. Cu. Cikgu cari nama. Okey. Cuprum. Oh okey. Dalam bahasa Melayu cuprum. Okey, cuprum. Okey, cuprum. Cu adalah cuprum. Okey, nama saintifik dia. Dan nama panggilan dia tak ada. Memang kita panggil sebagai cuprum juga. Okey? Boleh? Okey, kemudian PB. PB nama yang kita panggil sebagai nama panggilan. Nama panggilan dia ada tak nama panggilan dia? Cikgu cek balik. Tunggu, okey tak ada. Hanya nama saintifik saja. Nama saintifik dia adalah plumbum. Plumbum. Plumbum ni dekat pensel mechanical awak tu, pensel mechanical yang warna hitam tu. Itu adalah plumbum, daripada plumbum Baru tahu tak sekarang ni? Ada yang mesti Okay. So PB adalah plumbum. Kan? Saya ada cikgu pun dulu masa cikgu belajar bab ni, cikgu beritahu. Yang tu dekat pensel mechanical awak tu warna hitam tu, plumbum lah tu. Cikgu Okay. Jangan risau, bukan seorang, cikgu pun sama. Bukan pen. Dia tak pen, dia yang pensel tu. Pensel kayu ke, pensel mechanical ke warna hitam tu. Tu daripada plumbum. Lead, kita panggil sebagai lead dalam bahasa Inggeris. Lead, yes. Lead tak panggil dalam bahasa Inggeris kan? Memanglah nama dia dalam bahasa Inggeris lead. Dalam bahasa Melayu plumbum. Okay? Okay, so kemudian kita tengok SN pula. Okay, SN kita panggil sebagai sternum. Okay, ni nama saintifik dia sternum. Okay, sternum. Okay, so sternum dia ada nama panggilan tak? Okay, tak ada. Nama sternum juga. Sternum ni cikgu tak pasti lah apa dia. Apa? Sternum tu bahan lah, awak ingat dia sejenis logam sajalah. Okay, sternum. Nanti kita tengok apa dia punya reaksi. Okay. Plumbum. Yelah tu nama dia juga, plumbum. Tapi ini maksud dia yang pensel yang kita gunakan tu kan, dia sejenis logam lah juga. Okay. Tapi kan yang kita gunakan tu, pensel tu, dia dah campur macam-macam, tapi salah satu bahan dia adalah plumbum. Okay. Salah satu daripada plumbum, tapi kita campur bahan-bahan lain, jadi kita boleh menulis gunakan plumbum tersebut lah. Okay. Okay, so kemudian Fe. Fe adalah nama saintifik dia, kita panggil sebagai ferrum. Okay, ferrum. Ferrum, okay, dalam bahasa Melayu satu saja. Ferrum, okay. Ferrum, nama Fe, nama saintifik dia, tapi nama panggilan dia adalah, siapa tahu? Besi. Besi adalah ferrum. Okay, nama panggilan dia besi. Awak kena hafal ni. Betul, kena hafal. Sebab nanti dia akan bagi awak satu bahan kimia. Lepas tu dia akan tanya awak, apakah kreatifan dia? Okay.
Jadi kan cikgu bagi tahu dulu apa nama-nama dia. Daripada nama ni baru awak boleh hafal. Okey? Okay, dia memang banyak, tapi percaya cakap cikgu, kalau awak dah hafal semua ni sangat senang. Betul. Jangan tengok, mungkin kan awak rasa susah sebab benda ni baru pada awak. Bukan dalam kehidupan awak. Maksudnya awak nampak benda tu tapi awak tak tahu pun nama dia apa. Betul tak? Nama saintifik dia. Dan juga apa kegunaan dia sebenarnya. Tapi sekarang ni dah ada depan mata awak. Contohnya macam laptop ataupun phone. Phone semua laptop pun dalam dia ada kuprum. Betul tak? Ada mercury. Betul. Semua tu lah. So bahan-bahan tu kita tak tahu pun apa tujuan dia. So sekarang ni kita belajar bab ni supaya awak tahu setiap bahan tu apa fungsi dia. Senang saja, betul. Kalau awak rajin awak buat satu peta minda, mesti awak boleh. Okay? Alright, so kita pergi sini tadi ferrum, kemudian Z. Oh, sorry, ferrum bukan zinc besi ke? Ya, cikgu tengok balik. Ferrum besi kan? Ferrum, betul lah, ferrum betul. Oh, sternum ni nama saintifik dia, bukan, nama panggilan dia kan apa tau? Tin. Okay, nama panggilan dia tin. Tin besi tu daripada sternum. Okay? Boleh, sternum, ferrum. Okay? Kemudian Zn ni adalah zinc. Okay, nama panggilan dia tak ada. Memang kita panggil sebagai zinc saja. Zinc, ejaan dia okay, sama. Z-I-N-K, zinc. Okay? Okay, kemudian Al. Al ni nama saintifik dia kita panggil sebagai aluminium. Okay? Aluminium, nama panggilan dia ada tak? Okay, tak ada. Aluminium tak ada nama panggilan. Nama saintifik saja. Kita tahu nama dia aluminium lah. Macam tin pun kita panggil tin aluminium. Kan? Okay. So kemudian magnesium. KMG adalah nama saintifik dia pun sama. Dia tak ada nama panggilan. Awak panggil sebagai magnesium. Okay, magnesium. Kemudian Ca kita panggil sebagai kalsium. Okay. Kalsium. Alright, kalsium. Kemudian Na kita panggil sebagai natrium. Zinc. Ya. Zinc yang atap tu, dia dah campur zinc, Zn tadi tu dengan sebatian-sebatian lain untuk jadikan satu zinc. Macam tu. Tapi sebatian asas dia adalah zinc. Yang ni. Okay, betul. Okay, ni kita panggil sebagai natrium. Na, natrium. Last kali K adalah potassium. Mana kat cikgu tak? Cikgu tak kat sini lah. Okay, K adalah potassium. Oh, dalam bahasa Melayu adalah kalium. Okay, kalium. Okay, kalium. Alright. So cikgu belajar bahasa Inggeris, jadi cikgu tak tahu bahasa Melayu dia. Okay, natrium, kalium ni K. Okay, kalium. Alright. Boleh. So faham? Ada soalan? Okay, salin ni dahulu setiap nama ni. Okay, so nanti awak hafal dia punya, dah okay. So macam ni, awak hafal nama dia sekali dengan dia punya simbol. Tapi dalam soalan awak, biasanya dia akan bagi bentuk simbol dan dia suruh awak huraikan nama saintifik dia atau nama kimia dia ataupun nama panggilan dia lah. Okay, tapi nama panggilan ni tak biasa selalu diguna lah. Awak hanya gunakan nama kimia tersebut. Okay, so nampak tak anak panah ni? Dia semakin ke arah sini. Nampak tak? Okay, maksud dia macam ni. Maksud dia, aurum ni ataupun emas ni adalah paling tidak reaktif. Dia paling tak reaktif. Kalau awak gunakan bahan apa-apa pun campur-campur dengan dia, dia takkan menunjukkan satu reaksi sebab dia tidak aktif. Okay, kenapa dia tak aktif? Okay, kenapa dia tak aktif? Mungkin sebab dalam dia adalah unsur. Okay, dia sahaja. Tindak balas dia tak ada apa-apa. Mungkin dia sebabkan dia adalah semula jadi. Betul-betul kita dapatkan unsur semula jadi. Okay. So sebabkan tu kalau kita buatkan satu tindak balas kimia pada emas, dia menunjukkan
kereaktifan yang sangat rendah. Okey, sebabkan bahan yang ada dalam tu. Awak tak boleh kata kenapa pula, kenapa? Cuma awak faham macam ni saja. Kenapa tindak balas dia tak ada ataupun kreatifan dia sangat low ataupun paling rendah kerana bahan yang terdapat dalam unsur tersebut. Okey? Jadi dia menunjukkan paling tidak aktif lah. Manakala, nampak tak sini? Okey, ulang sekali lagi. Okey, boleh. Macam ni ah. Emas ni, okey, nampak tak dia punya arrow tu, dia punya anak panah. Dia semakin ke sini kan? Menunjukkan bahawa emas, perak dan yang ni lah paling bawah ni. Okay. Contohlah aurum lah. Okay, kita pergi tengok emas, aurum ni. Dia adalah paling tidak reaktif berbanding dengan kalium. Kalium lagi reaktif. Maksud dia kreatifan ni apa? Okay. Contoh, awak campurkan logam-logam tersebut dengan oksigen. Jadi kan bila ada tindak balas dengan oksigen, kalium ni menunjukkan sangat reaktif. Maksud dia bila awak campur je, contohlah awak mungkin bakar kalium tersebut sebab oksigen kan, oksigen kita bakar untuk dapatkan reaktif lah. Contoh kita bakar kalium. Bila awak bakar kalium, terus saja dia ada reaksi sebab dia paling reaktif. Ini paling reaktif. Manakala untuk aurum ni, iaitu emas ni, dia sangat tidak reaktif daripada yang lain ni. Okay? Sebab bila awak ambil emas ni, awak bakar emas, tetap juga dia bentuk emas, betul? Awak kena bakar dengan suhu yang paling tinggi, barulah emas tu akan lebung. Betul tak? Betul? Kan? Okay? Kalium ni, awak bakar sekejap je, dia terus ada reaksi. Itu maksud dia. Boleh faham? Jadi maksud dia, semakin naik ni kan, aurum, argentum, mercury, cuprum, plumbum, stannum, ferrum, zinc, aluminium, magnesium, calcium, natrium, kalium. So semakin menaik tu, itu menunjukkan kereaktifan dia. Paling reaktif, kalium. Paling tidak reaktif, aurum. Okay, contoh awak letakkan aurum dengan argentum. Kita tengok reaksi dia. So aurum ni lagi rendah kereaktifan dia daripada argentum. Macam tu lah, dia akan tengok macam tu. Manakala contoh cikgu ambil bahan lah, contohnya ferrum. Cikgu bakar ferrum, lepas tu cikgu bakar juga kalium. Dua-dua. Satu bekas kan, cikgu bakar ferrum, cikgu bakar kalium. Bila cikgu bakar, kalium ni terus terbakar macam tu. Terus ada kereaktifan. So maksud dia kereaktifan dia lagi tinggi. Manakala mungkin tadi cikgu kata ferrum kan cikgu ambil. Ferrum tadi besi cikgu bakar. Dia ambil masa yang lama untuk bakar. Maksud dia dia kurang reaktif. Boleh? Itu maksud dia. Okay, yang sebab tu cikgu kata kena hafal yang ni. Nanti dia akan bagi awak satu bahan kimia. So awak kena tengok mana satu lagi reaktif, mana satu tidak. Okay, boleh. Okay, contohnya macam ni. Okay, kita tengok kat bawah ni ya. So kita tengok kat bawah ni. Yang ni kan? Okay, contohlah. Okay, tengok yang bawah ni. Inilah dia tunjukkan pada awak. Nampak tak? Kecergasan tindak balas. Jadi daripada sini ke kalium. Daripada aurum sampailah kalium. Nampak? Kecergasan tindak balas logam dengan oksigen semakin bertambah. Maksud dia kalium ni lagi reaktif berbanding dengan aurum ni. Ataupun yang belakang sekali ni lah. Okay. Kemudian kereaktifan logam dia pun semakin bertambah. Kecergasan dengan kereaktifan tu lain. Kecergasan tu mungkin cepat tindak balas fizikal dia. Kereaktifan tu logam tu. Antara dia reaktif ataupun tidak. Macam tu lah. Tapi benda yang sama lah. Okay. Benda yang sama. Okay. Contohnya tengok ni. Pemerhatian dia. Contohlah dekat sini. Kita bakarkan aurum. Logam ni membara dengan malap. Maksud dia tadi kita bakar tapi dia malap. Tahu tak malap tu apa? Maksud dia ada api. Tapi dia macam yang tak nak ada api tu. Macam kita bakar sampah. Bila sampah tu dah habis terbakar kan, dia akan jadi yang warna merah yang kecil-kecil tu. Itu kita panggil sebagai malap. Maksud dia tak terang sangat. Dia tak ada terang macam tu bila kita bakar. So sebab tu dia kata sini logam membara dengan malap. Contohnya awak gunakan plumbum. Okay, ni plumbum kita campur dengan oksigen. Jadi bila awak bakar, dia akan malap saja. Dia tak keluarkan api yang besar macam tu. Okay, jadi dia akan secara tak langsung akan jadi plumbum oksida. Sebab tadi oksigen tu dah bakar plumbum. Jadi dia akan jadi satu benda plumbum oksida. Dia akan jadi satu sebatian lah. Okay, boleh.
Manakala awak tengok, nampak tak logam tadi membara malap, lepas tu dengan terang. Nampak tak dia semakin naik. Lepas tu dah membara terang, ni pula bernyala. Maksud dia ada api. Okay, membara tu tak ada api tau. Dia ada macam yang sikit-sikit je api dia tu. Okay, so ni bernyala dengan perlahan. So maksudnya ada api tapi kurang kuat macam tu. Yang ni pula logam bernyala dengan cepat dan terang. Maksudnya ada api macam tu. Okay, dan juga ni logam bernyala dengan paling cepat dan terang. Okay, ni bukan sebatian, ni kan logam. So, unsur. Ini unsur, maksudnya satu molekul, satu unsur. So kita bakar dia, dia akan jadi satu sebatian. Macam tu, sebab dicampur dengan oksida. Okay, boleh. Okay, so cikgu berhenti sampai sini hari ni. Boleh faham tak yang ni? Ada apa-apa lagi soalan sebelum cikgu habiskan kelas? Okay, so cikgu dah bagi nota kan? Cuba baca balik sebelum kelas cikgu minggu depan. Bila awak baca dahulu, nanti awak lagi faham. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan sebelum kita habis? Okay, so kalau macam tu tak ada soalan, cikgu berhenti kat sini ya. Okay, macam tu. Terima kasih. Bye. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih juga. Okay, bye. Okay, good night.